Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathira. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal ilmi wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu kesihatan, keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, kekuatan umat Islam dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para penonton, para jemaah sekalian yang saya kasihi, kaum muslimin muslimat dan khususnya jemaah Masjid Darul Ma'mur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat dan kurniaannya untuk dapat sekali lagi kita bersama-sama untuk kita teruskan pengajian kita bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun di dunia amalan soleh. InsyaAllah pada hari ini kita nak, kalau boleh mudah-mudahan dapat pahala lebih daripada 7,000 tahun hidup di dunia beramal soleh. Tajuk kita insyaAllah para penonton, para jemaah pada hari ini ialah berkenaan ayat-ayat cinta. Ini bukan cerita Melayu tu, tapi ini benar-benar di mana kalau kita lihat Al-Quranul Karim dan begitu juga hadis Qudsi, hadis Nabi SAW, banyak sebenarnya ayat-ayat penuh dengan ayat-ayat cinta. Jadi kita kalau baca Quran ni, kalau kita perasan memang banyak sekali. Malahan lebih hebat daripada cinta yang manusia sekarang ni. Yang makna kadang-kadang cinta hari ini, besok maaf cakaplah I fed up dengan you lah sebagainya. Jadi Al-Quran ni cinta yang kekal abadi, menceritakan banyak kisah-kisah cinta, malahan cinta Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Jadi kita hari ini membicarakan tentang ayat-ayat cinta, lebih fokus lagi ayat-ayat cinta Rasulullah SAW dan lebih khusus lagi ayat laqad ja'akum. Ni para penonton, para jemaah, ayat laqad ja'akum, 2 ayat terakhir dalam surah At-Taubah, nerangkan bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya cukup luar biasa. Ini pun ada kena-mengena dengan tajuk kita pahala 7,000 tahun, iaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikumpulkan bersama baginda. Cuma problemnya kita, macam mana nak cinta Rasulullah kalau kita tak kenal baginda? Bayangkan kalau macam kita dengan mak bapak kita, kita sayang sangat mak bapak kita, sanggup berkorban dengan ibu bapa kita pasal kita tahu mak bapak kita ni dulu banyak pengorbanan mereka, kasih sayang mereka dengan kita, dan Masya Allah macam-macam lah. Kita kecil dulu sakit pergi hospital, pengorbanan, makna kita sayang sangat dengan ibu bapa kita. Tapi tahu tak kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengorbanannya untuk umatnya lagi hebat. Sebab itu nanti insya-Allah kita akan baca dalam buku pahala 7,000 tahun kelebihan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita masuk tentang ayat laqad ja'akum ataupun ayat-ayat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ayat ini akan menambahkan rasa cinta, dan sebenarnya
ayat ini juga ayat keselamatan. Ini satu perkara yang luar biasa. Seperti ada hadis menyebut, insya-Allah saya akan sebutkan bahawa ayat laqad ja'akum ini selain daripada ayat-ayat cinta, saya namakan ayat-ayat cinta Rasulullah, ia sebenarnya ayat keselamatan. Ayat selamat insya-Allah daripada musibah sekarang ni Covid, begitu juga ni baru-baru ni kapal terbang pula, ya Allah. Orang tengah kecoh Covid, kapal terbang pula jatuh di Indonesia. Jadi insya-Allah kita akan bacakan Fatihah juga untuk mereka. Jadi insya-Allah para penonton, tajuk kita pada hari ini ayat-ayat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat laqad ja'akum, kelebihannya dan khasiatnya luar biasa. Baik, kita mulakan pengajian kita dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan dapat dikumpulkan bersama baginda alaihi salatu wassalam di syurga. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah para penonton, kita sedekahkan Fatihah juga untuk mereka yang mati syahid ni daripada kapal terbang Sriwijaya ke apa 60 orang lebih. Saya diberitahu ada satu family dalam tu, semuanya ialah mati syahid lah. Kalau kita lihat daripada hadis-hadis, memang orang yang jatuh daripada tempat tinggi pun dikira mati syahid. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amalan salih dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik para penonton, kita dah sekarang punya kehidupan kadang-kadang orang takut dengan Covid, tak kena pula sakit lain. Ada seorang hamba Allah elak Covid, kena denggi pula. Yang satu elak ini kena ini. Jadi kita hanya berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik para penonton, para jemaah rahimakumullah, kita membicarakan pada hari ini berkenaan ayat-ayat cinta ataupun ayat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat laqad ja'akum, kelebihannya dan khasiatnya. Sebenarnya ayat ini juga dua ayat terakhir surah At-Taubah ni, sebelum saya bacakan ayat dia, ini juga ayat keselamatan. Ini apabila dengar tentang naas ini, musibah yang menimpa dan sebagainya, ini pengalaman saya sendiri para penonton. Amalkan dua ayat terakhir At-Taubah ni, ayat laqad ja'akum, memang satu perkara yang luar biasa berlaku pada saya jugalah. Yang benda yang saya memang akan menimpa satu perkara yang saya amat rusing, dengan membaca baca akhirnya seolah macam benda mustahil. Tapi bukan mustahil, berlaku makna selamat daripada perkara yang saya bimbangkan berlaku. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya nak baca dalam buku ni Pahala 7,000 tahun, saya bacakan satu hadis tentang kelebihan ayat laqad ja'akum. Walaupun hadis ini dikatakan lemah, tapi memang mujarab, terbukti mujarab. Saya pun dah alhamdulillah amalkan, alhamdulillah. Saya galakkan tuan-tuan ibu-ibu perbanyakkan baca, lepas sembahyang pun boleh baca. Ada hadis menyebut, ni Imam Ghazali yang menukilkan dalam kitab Gharaibul Quran, man lazima laqad ja'akum, siapa yang membiasakan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi saya akan baca, la yamutu hadman, dia tidak akan mati hadman, dihempap, wala gharqan, dan tidak akan mati lemas, wala hariqan, dan tidak akan mati terbakar, wala darbata hadid, dan juga tidak akan mati dipukul dengan besi. Ini hadis ni dikatakan hadis lemah, tapi nanti saya akan ceritalah kalau sempat, mudah-mudahan saya tak lupa, tentang seorang sahabat Nabi SAW, Anas bin Malik. Ini riwayat menceritakan umurnya panjang sampai 100 tahun, 103 tahun. Tapi menurut anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anak dia kata, bapa dia ni pasal umur panjang
sampai selamat daripada ada yang pemimpin-pemimpin yang ada yang tidak baik lah. Kerana dia kasih tahu dengan anak dia berkat baca ayat terakhir At-Taubah. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Baik, para penonton, sebelum saya nak fokus tentang ayat Laqad Ja'akum, saya baca dululah buku Pahala 7,000 Tahun, muka surat 304. Ibu-ibu, tuan-tuan yang ada buku Pahala Hidup 7,000 Tahun, muka surat 304. Kita bincang dulu tentang kelebihan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang sudah tertanam di dalam hatinya sifat cinta kepada baginda alaihi salatu wassalam, maka ianya adalah satu keuntungan yang besar sekali. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi diriku berada di genggamannya, tidak beriman seseorang di kalangan kamu sehinggalah aku ini lebih dicintai daripada ibu bapanya, anaknya dan sekalian manusia. Ini bermakna kesempurnaan iman hanyalah akan tercapai jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan kita yang utama, melebihi kecintaan terhadap keluarga dan harta benda dan sekalian. Ini pertama, para penonton, berkenaan kewajipan. Mencintai Rasulullah bukan benda sunat. Jangan pula kita kata, cinta Nabi ni sunat aja, tak cinta pun tak apa, tak boleh. Rasulullah kata tidak sempurna iman, maknanya benda wajib, melainkan perlulah Rasulullah itu dicintai lebih daripada keluarganya dan diri dia sendiri. Soalannya timbul, ini pun ada orang tanya, macam mana pula nak cinta Nabi lebih daripada diri sendiri? Tak faham lah. Pasal manusia ni selalunya mencintai diri ni lebih daripada orang lain. Ini biasalah, melainkan kalau mak bapak dengan anak tu lainlah, sanggup berkorban. Sebab apa tuan-tuan? Kita perlu mencintai Rasulullah lebih daripada diri kita. Sebabnya baginda alaihi salatu wassalam, Rasulullah contoh terbaik untuk umat manusia. Mau'izah tauladan yang terbaik. Jadi kalau kita jadikan diri kita lebih kita cintai daripada Rasulullah, seolah-olah macam kita ni lebih baik daripada Nabi. Jadi Rasulullah contoh terbaik. Apa-apa saja kena ikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu jugalah perlunya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri kita, sebab Rasulullah adalah sebab kita perlu taat kepada perintah baginda. Kalau kita lebih pentingkan diri sendiri, silap-silap besok Rasulullah suruh, kita pun hari ini taat, besok dah malas pula. Sebab kita pentingkan diri sendiri, tak boleh. Kita perlu lebihkan Rasulullah daripada diri sendiri. Dan banyak lagi sebab-sebab, ada sampai 20 sebab kenapa kita perlu cinta Rasulullah lebih daripada diri sendiri. Ini tajuk panjang lah. Cuma kita nak fokus di sini ialah kelebihan mencintai Rasulullah selain daripada keimanan yang sempurna. Saya baca muka surat 305. Kemudian di sana ada sebuah hadis yang masyhur di mana Nabi SAW bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Sesiapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama, dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai di hari akhirat. Ini semua menunjukkan bahawa kalau kita mencintai Rasulullah, akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai orang-orang yang zalim, kalau mengikut hadis ni, kita akan di hari akhirat dikumpulkan dengan orang-orang zalim. Kalau kita mencintai orang yang bukan-bukan, perangai buruk dan sebagainya, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Jadi jangan sampai kita mencintai orang-orang yang jahat, orang-orang yang kejam, orang yang tak ada akhlak. Cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dikumpulkan bersama baginda, insya-Allah dalam syurga juga. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau dah dapat bersama baginda dalam syurga, ini bukan lagi amalan 7,000 tahun punya di dunia, malah lebih daripada itu. Mungkin 7 juta tahun. Sebab kalau kita lihat alam ni pun, ada saintis kata dah berbilion-bilion tahun dah alam ni. Maknanya mudah-mudahan pahala kita, seolah-olah kita beribadah pada awal alam ini dilahir, sampailah alam ni dah tak ada. Boleh insya-Allah, mudah-mudahan kelebihan ganjaran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, kita balik semula kepada ayat cinta ataupun ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini saya akan bacakan ayat dia, kemudian saya huraikan, tafsirkan, dan insya-Allah para penonton,
berkenaan cinta ni memang kita tidak nafikan, mana masyarakat kita, remaja-remaja suka dengan kalimat cinta. Sampaikan kalau ada cerita-cerita Melayu, bab cinta, drama, buku cinta, memang orang suka. Sebab dia satu ciptaan, kurniaan Allah Ta'ala kepada kita, satu nikmat yang luar biasa. Sehingga kan ada orang soleh dia kata, Allah Ta'ala ciptakan cinta, perasaan yang cukup luar biasa ni, supaya apa? Supaya sampai kepada cinta kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita mencintai orang yang kita sayang, mak bapa, anak, harta, kemewahan, semuanya kurniaan Allah Ta'ala. Jadi sepatutnya kita bawa kecintaan ni, semuanya membawa kepada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini yang kita perlu tanamkanlah para penonton, sebab kita kena tahu tubuh kita ni, hidup kita, kurniaan hidup, semua yang Allah Ta'ala kasih. Saya boleh bercakap ni pun dengan rahmat Allah Ta'ala. Jantung saya bergerak ni, perut saya hadam makanan sedap-sedap, semua dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita banyak-banyakkan bersyukur, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saya baca ayat dia. Ayat laqad ja'akum, saya namakan ayat-ayat cinta Rasulullah, cukup luar biasa. Menunjukkan kecintaan Rasulullah ni luar biasa, lebih hebat daripada ibu bapa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Ini ayat terakhir, dua ayat terakhir surah Taubah. Saya dah terangkan tadi ada hadis. Walaupun hadisnya lemah, tapi memang ramai ulama galakkan baca. Memang mujarab. Saya pun dah amalkan satu ketika, saya dah terangkan tadi, keadaan begitu rumit masalah. Alhamdulillah dapat dilepaskan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Baik, saya huraikan supaya kita nak faham maknanya dan supaya menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum, telah datang kepada kamu wahai kaum manusia, khususnya kaum Quraisy. Orang beriman ke tidak beriman semua ni, telah datang kepada kamu rasulun min anfusikum, seorang rasul daripada diri kamu sendiri. Di sini para ulama menghuraikan bahawa kenapa disebut min anfusikum, daripada diri kamu sendiri, sebab dia ada dua makna. Pertama sekali, sebab ada di kalangan orang-orang musyrikin, orang Quraisy, dia kata kenapa tidak diutus Nabi ni daripada malaikat ke yang hebat-hebat, kenapa perlu manusia? Jadi sebabnya perlu manusia min anfusikum, supaya sebab undang-undang Islam ni syariah, banyak benda halal haram. Kalau sekiranya malaikat yang menjadi rasul, macam mana nak terangkan tentang kita manusia ya, ada nafsu. Tentang bab halal haram, makan, minum, kemudian dari segi banyak berkenaan perniagaan, kahwin, nikah. Ini semua malaikat tak berkahwin, malaikat tidak bernikah, malaikat tak makan, tak minum, tak tidur dan sebagainya. Jadi apabila mereka nak menerangkan nanti orang-orang Quraisy, biasalah orang-orang Quraisy ni dia akan bantah saja. Alamak, malaikat ni pula bawa syariah. Mereka tak ada nafsu, macam mana? Jadi biarlah datang tu seorang Nabi, manusia daripada kamu. Supaya senang nak terangkan hukum halal haram, syariah, pentadbiran Islam punya undang-undang lah. Ini pertama. Yang kedua, datang daripada diri kamu sendiri, sebab kamu sendiri melihat siapa itu Nabi. Kamu tahu Muhammad ini seorang yang budi pekertinya mulia, tidak pernah berbohong, al-amin, as-sadiq, jujur, amanah. Kamu sendiri orang-orang musyrikin, orang Quraisy, kalau ada duit, bayangkan kalau kita Singapura, boleh tak? Kita ada duit, ada emas, ada permata. Kita percaya dengan satu orang, kita kasih dia simpan. Bank tak nak simpan orang, maknanya menunjukkan orang ni luar biasa. Amanahnya luar biasa. Jadi wahai kaum Quraisy, kamu tahu dia amanah, jujur, tidak berbohong, sifat-sifat yang kamu puji. Kamu yang menamakan dia Al-Amin. Kamu yang menamakan dia jujur, amanah, tidak berbohong. Sekarang tiba-tiba dia bawa beriman kepada Allah saja. Bukan beriman kepada apa pun, beriman kepada hantu.
beriman kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan. Tuhan itu esa, kamu menolak. Jadi tak apalah, sikap mereka. Telah datang Rasul daripada kamu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini dia para penonton. Ini yang kadang-kala orang kalau bercinta pun tak boleh macam inilah. Orang kadang sedang bercinta, I love you, you love me, I cannot live without you. Besok-besok I fed up dengan you. Jadi ini manusia, tapi Rasulullah berterusan macam itu. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Apa makna dia? Aziz, merasa susah diri dia kalau ditimpa kamu kesusahan. Kadang-kadang yang ditimpa Rasulullah lebih susah daripada kamu. Kamu kadang susah biasa-biasa, tapi Rasulullah lagi susah. Ini memang kita boleh lihat. Kadang-kadang ibu bapa pun memang kalau lihat anak, kalau nak periksa, anak relax nak periksa. Mak bapak yang sakit. Stres mak bapak. Jadi ini ada tanda, ada sama-sama sikit lah. Maknanya, Rasulullah ni susah hati kalau kamu susah. Ini bukan setakat untuk orang beriman. Ini umum. Azizun 'alaihi ma 'anittum, umum. Termasuk orang-orang Quraisy yang tidak beriman. Rasulullah pun susah hati kalau kamu susah hati. Maknanya satu ketika saya cerita ni, di mana jiran Rasulullah SAW, seorang tua, dia tidak beriman. Setiap kali, dia memang baik ketika dengan Rasulullah, baik. Tapi ketika Rasulullah sampaikan dakwah, akhirnya pakcik ni, dia tetap tidak beriman. Dia nampak Nabi lalu depan rumah dia, maaf cakap, dia ludah Nabi. Dia kata Nabi ni sebagai pemecah umat lah dan sebagainya. Rasulullah tak balas. Setiap kali Nabi lalu depan rumah dia, pakcik ni yang tidak beriman, dia marahkan Nabi, dia ludah Nabi. Dia kata, kamu penyebab pecah umat dan sebagainya. Rasulullah tak ada balas, tak ada apa. Kalau kita ni tak tahulah, telefon polis ke. Satu ketika pakcik ni, dia tak ada pula. Rasulullah lalu kat rumah dia, hari ni tak nampak, besok tak nampak. Rasulullah pun ketuk pintu. Ketika ketuk pintu, diizinkan masuk, dia tengok pakcik tu dah sedang sakit nazak. Rasulullah pun ziarah. Ziarah dan bertanya khabar. Apa khabar? Kenapa dah lama tak nampak? Jadi pakcik tu kata, dia tidak beriman. Dia kata, wahai Muhammad, kalau engkau datang ni nak membalas dendam, balaslah. Aku pun dah mati, dah tua dah. Rasulullah SAW kata, saya datang ni nak tanya khabar. Ada apa sakit ke apa? Ya Allah. Tuan-tuan bayangkan, ini satu contoh daripada ratusan contoh. Bagaimana Rasulullah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sentiasa inginkan kebaikan. Orang yang tidak beriman memusuhi Rasulullah pun, Nabi tengok dia susah, Nabi pun inginkan kebaikan. Macam Abu Sufyan, ketua musuh Rasulullah SAW, ketua musuh. Tiba-tiba apabila Mekah nak ditawan oleh orang Islam, dia lari bertemu Rasulullah. Abu Sufyan belum masuk Islam, masih musuh. Tiba-tiba Rasulullah marah. Abu Sufyan tak ada. Abu Sufyan jumpa Nabi senyap-senyap saja. Rasulullah cuma tanya, wahai Abu Sufyan, tidakkah kamu percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah? Itu yang Rasulullah sebut kepada Abu Sufyan. Mengharapkan dia kebaikan dunia akhirat, beriman. Sedangkan dia musuh. Mungkin orang kata, Abu Sufyan datang nak bunuh Nabi. Nabi tetap tenang saja. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Maknanya susah hati dia kalau melihat kamu susah. Walaupun orang Quraisy tak beriman. Ini dia para penonton. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Harisun 'alaikum. Kalau seorang ibu bapa ni, dia sayang kepada anak sajalah. Makna memang ini naluri sebab anak kita ni sebahagian daripada kita lah. Kalau mak bapak kita sebahagian daripada mak bapak kita. Tapi kalau anak ni memang sayang luar biasa. Tapi cuba anak orang lain, siap. Kan? Jadi itulah para penonton. Jadi mak bapak ni dia punya fokus sayang pada anak dia sendiri. Tapi Rasulullah, itu sebab saya nak terangkan perbezaan. Rasulullah ni sayangnya, Masya Allah, semua orang. Malahan mengharapkan kebaikan daripada orang-orang musyrikin supaya beriman. Kalau tak nak beriman pun mengharapkan mereka sihat. Makna tidak mengganggulah. Makna harisun 'alaikum, sangat-sangat menginginkan kebaikan untuk kamu. Harisun 'alaikum, sangat-sangat mengharapkan kebaikan untuk kamu semua. Bukan setakat untuk family Rasulullah saja, untuk semua orang beriman, begitu juga orang yang tidak beriman, menginginkan kebaikan. Sebab itu
Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Mekah dapat dibuka, bayangkan Mekah ni, penduduk Mekah tak habis-habis nak bunuh Nabi. Akhirnya Rasulullah dapat menakluki Mekah. Nabi maafkan semua sekali. Nabi maafkan semua, inginkan kebaikan, tak mau pertumpahan darah. Sehingga kan ada anak Abu Jahal, Ikrimah tu. Ikrimah tu masih berdegil lagi nak melawan Rasulullah. Diperangi, mereka lari, tetap Rasulullah berikan lagi masa pulang, dapat bertemu Nabi, berbincang dan sebagainya. Maknanya nakkan kebaikan begitu luar biasa. Sehingga kepada musuh. Akhirnya Ikrimah masuk Islam. Bapaknya Abu Jahal, ya Allah, ya ampun orang kata. Tapi anaknya Ikrimah masuk Islam dan mati syahid. Tengok. Rasulullah inginkan kebaikan kepada seluruh umatnya. Dan lebih lagi lepas itu, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang beriman. Ini lebih fokus kepada orang beriman. Raufur rahim. Amat belas kasihan dan amat mengasihani. Raufur rahim. Dua sifat Allah Ta'ala disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Raufur rahim. Ini mak bapak tak ada. Sebab itu kita kalau lihat perbandingan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mak bapak kita banyak perbezaan. Sebab mak bapak kita sayang kita saja. Kita sayang, tapi dengan orang lain wallahu alam. Dan kadang-kadang sayang mak bapak kita pun ada masa-masa kalau anak tu nakal, degil, jatuh. Mak bapak kata padan muka, degil sangat. Itulah mak bapak kan. Kadang-kadang dah degil sangat, mak bapak sudahlah. Sebab kena halau rumah pun ada kalau dah jahat sangat. Tapi Rasulullah SAW, sebab tu saya terangkan tadi, cinta Nabi ni luar biasa. Lebih daripada mak bapak lagi. Jahat macam mana pun, masih lagi mengharapkan dia jadi baik. Macam tadi pakcik tadi, ya Allah jahatnya. Ada lagi macam, ada yang, tak tahulah saya nak cerita ni, macam-macam kisah di mana orang yang menghina, mencaci. Macam seorang Yahudi, seorang Bani Israel berjumpa Rasulullah. Sepatutnya kita kalau jumpa ni, Assalamualaikum. Datang seorang Yahudi ketika itu di Madinah, dia kata, Assalamualaikum ya Muhammad. Tuan-tuan tahu tak asam tu apa? Asam tu celaka. Senang cakap lah. Celaka bahasa Arab. Jadi Rasulullah tenang, tak ada macam nak bertumbuk. Kalau kita ni, habislah bergaduh kat hawker center ni. Tapi Rasulullah SAW jawab dengan tenang, Wa'alaikum. Habis. Tak ada nak bergaduh, nak bertekad, nak bermusuh, tak apa. Datang Aisyah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mendengar tu. Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah ni, apa ni? Mana kalau istilah kita celaka. Jadi Sayyidina Aisyah kata, Wa'alaikumul la'nah. Marah Sayyidina Aisyah. Mungkin kita pun marah juga. Jadi Rasulullah kata, Mahlan ya Aisyah. Mana Rasulullah dengan orang Yahudi tak ditegur. Tapi dengan Sayyidina Aisyah ditegur. Dia kata, wahai Aisyah, mahlan. Tenang-tenang wahai Aisyah. Sayyidina Aisyah mengatakan, Rasulullah, dia menggunakan kalimat yang kesat tadi. Jadi Rasulullah kata, saya dah jawab. Wa'alaikum. Habis. Makna Rasulullah menyuruh kita arifq. Maknanya kelembutan. Jangan sikit-sikit nak gaduh. Sikit-sikit nak bergasak. Sikit-sikit nak bertumbuk. Ini yang sekarang berlaku. Kadang-kadang ada orang, Singapura ni padahal dah buat undang-undang. Tak boleh bergaduh dekat public. Don't fight in the public. The winner will go to jail. The loser will go to hospital. Dia taruh terpampang dekat hawker center. Tetap orang bergaduh dekat hawker center. Public. Alamak. Ada yang pakai pisau lagi. Jadi Rasulullah didik kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya Allah. Sehingga kan ada hadis sahih menyebut. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Rasulullah kalau hidup pun baik untuk kita. Kalau baginda wafat pun baik untuk kita. Apa yang baiknya? Sebab Rasulullah akan diberitahu tentang amalan umatnya. Kalau amalan umatnya kurang, ada yang terkurang sebagainya, Rasulullah akan meminta ampun, mendoakan kepada umatnya. Tengok. Maknanya Rasulullah ambil berat dengan kita ni. Kalau mengikut ayat tadi, bukan saja setakat Nabi masih hidup, Nabi dah wafat pun masih ambil berat dengan umatnya, mendoakan. Inilah saya namakan ayat-ayat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah manusia yang boleh mencintai seseorang macam gini. Hebat sekali. Malahan Rasulullah mencintai bukan family saja, semua umatnya.
mengharapkan orang-orang yang zalim, yang jahat dapat bertaubat, orang yang tidak beriman dapat beriman, dan kalau mereka tak nak beriman pun Rasulullah melakukan dengan yang terbaik kepada mereka. Sebab itu kita lihat Al-Quran menyuruh Nabi SAW supaya memaafkan. Wa'fu anhum wasfah. Maafkan. Ini sifat orang ini jahat, maafkan. Mengharapkan mereka kebaikan. Baik, seterusnya berkenaan boleh? Bateri weak. Sebentar. Kita sambung. Baik, insya-Allah. Baik, kita sambung semula tadi bateri ada sikit ni. Baik, berkenaan ayat laqad ja'akum tadi, bil mu'minina raufur rahim. Dua sifat Allah Subhanahu wa taala disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sifat baginda yang cukup luar biasa. Ini ayat tentang ayat-ayat cinta Rasulullah. Baik, selepas itu ini dia satu lagi kehebatan, saya namakan juga ini ayat keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Jika sekiranya mereka ini kamu dah akhlak mulia, sifat yang masya-Allah, tetap juga mereka berpaling memusuhi kamu wahai Rasulullah. Mereka memerangi kamu wahai Rasulullah, sedangkan mereka tahu kamu dalam pihak benar, kamu akhlaknya mulia. Faqul hasbiyallah. Makna di sini apa? Sudahlah. Katakanlah cukuplah Allah sebagai penolongku. Makna bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini bukan makna sikit-sikit nak bergaduh, berperang, tak ada. Katakan, ya Allah, cukuplah Allah penolong bagiku. Faqul hasbi Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia, iaitu Allah. La ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, kepadanya saya bertawakal berserah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dan Allah itu adalah Tuhan pemilik Arsyur Rahman, yang sungguh besar. Singgasana Allah Ta'ala yang cukup besar. Arsyur Rahman ni kalau kita nak faham, Rasulullah pun kasih tahu.
Ibarat macam contohnya gini, 7 langit yang luas ni, sampai ke saintis pun kata tak tahu macam mana lah mengembang alam ni. Katakan 7 langit ni, Rasulullah kata ambil 7 batu, kemudian dicampakkan di tengah-tengah padang. Padang tu ibarat Al-Kursi. Ini Al-Kursi, ayat kursi itu satu makhluk Allah Ta'ala. Kemudian Al-Kursi itu, dibandingkan dengan Arsyur Rahman, singgahsana Allah, satu cincin dicampakkan di padang, di tanah yang lapang, maknanya cincin tu Al-Kursi, tanah lapang tu Arsyur Rahman, singgahsana Allah Ta'ala. Ini satu makhluk Allah Ta'ala yang cukup besar sekali. Dan di bawahnya menurut para ulama terletaknya syurga Firdausil A'la. Syurga yang paling tinggi darjatnya. Jadi ini para jemaah, 2 ayat ni apabila bergabung, dia menjadikan ayat keselamatan, ayat menolak segala musibah dan keselamatan daripada pemimpin-pemimpin yang jahat juga. Ini saya nak terangkan di sini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana kalau kita tengok sejarah ni, antara sahabat yang umurnya panjang. Anas bin Malik ni katanya dilahirkan 10 tahun sebelum hijrah. Kemudian meninggal ni pula pada 93 hijrah. 93 hijrah, maknanya lebih kurang 103 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun. Panjang umurnya. Dan beliau juga waktu kecil, ibunya serahkan Anas bin Malik ni kecil-kecil pada Nabi supaya menjadi pembantu. Sebab tu kalau angkat selipar ke, angkat itu ke, air ke apa, Anas bin Malik ni akan membantu untuk baginda alaihi salatu wassalam. Dia panggil, kalau kita, istilah kita dia panggil helper. Tapi okeylah, helper ni maid, pembantu rumah. Tapi ini pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ni, Anas bin Malik, dia dapat bertemu sampai pada zaman Muawiyah, Sayyidina Ali. Kemudian dapat bertemu seorang pemimpin namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Seorang governor daripada wilayah ini Bani Umayyah punya pemerintahan. Jadi ada seorang governor yang nama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Seorang yang dikatakan sebagai orang yang tidak baik lah. Mungkin kalau ulama kata orang yang zalim. Mungkin tuan-tuan boleh cek dekat Google, cek Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jadi Anas bin Malik ni pernah dipanggil oleh Hajjaj. Orang yang dikatakan zalim ni. Zalim pasal siapa saja yang menentang ataupun siapa saja yang tak suka government ke, tak suka kepada, ditangkap, diheret. Macam itu. Kadang-kadang dibunuh saja. Jadi akhirnya dipanggil Anas. Dihantar wakil. Wakil tu kata, wahai Anas, kamu dipanggil oleh Hajjaj Al-Thaqafi. Jadi Anas bin Malik kata, panggil dia datang kepada saya. Tengok, kalau kita amjam boleh. Ni orang pemimpin besar ni. Anas berani Akhirnya, itulah. Pasal apa dia boleh, orang gerun dengan dia. Akhirnya wakil tu pada nak tangkap lah tu. Patah balik Hajjaj, kasih tahu Anas, kata panggil Hajjaj. Hajjaj pun datang. Dia kata, wahai Anas, kenapa dipanggil kamu tidak mau datang berjumpa aku? Jadi dekat Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, saya tidak perlu pergi kepada kamu. Sebab Rasulullah dah mengajar kepada saya amalan yang mana pemimpin-pemimpin yang jahat, yang zalim, tidak akan mengapa-apakan aku. Jadi Hajjaj ni, baik-baik nak tangkap dia, pasal katanya fitnah lah. Ni ketika zaman fitnah berlaku. Dituduhlah katanya Anas bin Malik ni ada membangkang kerajaan ke apa, tak tahulah. Jadi akhirnya Hajjaj baik-baik nak tangkap, dia tanya pula lagi. Wahai Anas, apa yang Rasulullah ajar pada kamu ni? Amalan apa? Mana Hajjaj pun nak juga. Jadi Anas bin Malik kata, saya tak boleh kasih, ini khusus untuk saya. Jadi akhirnya bincang-bincang, Hajjaj pun balik, wakil yang 2 orang tu pun balik dah. Tak jadi tangkap Anas bin Malik. Jadi ketika meninggalnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anaknya barulah kasih tahu antara amalan-amalan Anas bin Malik. Antaranya, itulah ayat terakhir surah At-Taubah, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling, faqul hasbiyallah, maka cukuplah Allah sebagai penolongku, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, kepadanya Allah itu kita bertawakal. Kita berserah, wa huwa rabbul arsyil azim, Tuhan yang memiliki singgah sana Arsyur Rahman yang cukup besar. Ini perkara di mana, sebab itu orang-orang saya ingat lagi ada di kalangan ustaz pun kasih tahu juga, dia kata kalau ada masalah berat,
ada masalah yang sukar, menghadapi satu ujian di depan kita ni, banyakkan baca laqad ja'akum. Itu yang saya cerita tadi, ketika saya dalam satu pelayaran, saya memang ada tengah bermasalah. Memang kadang-kadang dalam pelayaran bermusafir, ada masa-masa berdepan dengan satu situasi yang memang tak tahu nak selesaikan. Jadi akhirnya saya amalkan itulah, baca laqad ja'akum. Tak tahu saya berapa banyak, 100 kali saya baca. Akhirnya pada tempat tertentu tu, alhamdulillah, selamat semua. Padahal saya fikir habis-habislah. Ini sebab tu saya sering amalkan ayat ini, kerana dalam sembahyang pun saya baca, lepas sembahyang. Bila-bila masa saya baca, sekarang lagi tengah musibah sekarang ini, dan juga kapal terbang ni pun baru. Kita rajin-rajinlah baca, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala membantu kita. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini pun antara zikir Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kita tahu nak dicampakkan ke dalam api tu, tentera Namrud. Jadi kalimat akhir Nabi Ibrahim baca, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Ada dia kata hasbiyallah wa ni'mal wakil, sebaik-baik penolong. Jadi ayat terakhir At-Taubah tu, insya-Allah tuan-tuan, kita amalkan. Kalau combinekan dengan laqad ja'akum, itulah yang terbaik. Alhamdulillah, sekarang kita dah masuk waktu Isyak. Jadi kesimpulannya para jemaah, inilah ayat-ayat cinta yang saya nak ketengahkan. Banyak sebenarnya dalam Quran ayat-ayat cinta luar biasa. Jadi fokus kita ayat laqad ja'akum, kelebihan dan khasiatnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan dah hari akhirat pun Nabi sayang kita, beri syafaat lagi. Pastikan semua kalau boleh masuk syurga. Masya-Allah, sifat baginda. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.